Hmm, tahukah anda pada tahun 1944 syarikat IBM telah mencipta komputer pertama seberat 5 tan dan sepanjang 50 kaki. Terfikir juga macam manalah orang dahulu handle mesin seberat tu dan sebesar tu. Sebelum itu, nama saya Raja Muhammad Syahrul bin Raja Muhammad dan saya akan menceritakan mengenai interaksi manusia dan komputer. Okey, seperti mana kita tahu, komputer yang kita temui sekarang, yang kita gunakan pada hari ini adalah berbeza berbanding komputer pada zaman dahulu. Komputer merupakan satu alat yang digunakan semakin banyak digunakan pada masa kini untuk memudahkan segala pekerjaan manusia. Ini membawa saya kepada tajuk saya, iaitu interaksi manusia komputer. Macam manakah kita berinteraksi dengan komputer? Macam manakah kita menggunakan komputer untuk mendapatkan manfaat daripadanya? Itulah maksud pengertian interaksi manusia dan komputer. Saya analogikan macam kita ada satu motor, and then macam mana kita nak mengoperasikan motor itu supaya motor itu boleh membawa kebaikan kepada kita, yakni motor itu boleh membawa kita pergi ke mana saja tempat yang kita kehendaki. Begitu juga dengan komputer. Interaksi manusia dan komputer amat penting supaya kita dapat menggunakan segala manfaat dan kelebihan yang komputer ada untuk membantu kita menyelesaikan masalah-masalah berkaitan dengannya pada hari ini. Okey, secara umumnya interaksi manusia dan komputer ini merupakan satu disiplin ilmu yang mempelajari reka bentuk, evaluasi dan implementasi dari sistem komputer interaktif untuk dipakai oleh manusia, berserta juga kajian mengenai faktor-faktor dalam lingkungan interaksinya. Kenapa kita kena memahami konsep interaksi manusia komputer ini? Okey, yang pertamanya adalah supaya kita dapat menghasilkan satu sistem yang dapat digunakan, usable, memiliki manfaat, useful dan juga mudah dioperasikan oleh user, iaitu manusia itu sendiri. Yang kedua adalah kerana kefungsiannya. Fungsi-fungsi yang ada dalam sistem ini dibuat supaya dapat disesuaikan dengan apa kegunaan dia. Dan seterusnya, bagi membolehkan keefisien berlaku, yakni apabila seorang itu faham dan tahu cara menggunakan komputer, makanya ia akan menyebabkan tugas-tugas menjadi lebih lancar dan efisien. Yang seterusnya, yang terakhir adalah untuk memudahkan manusia dalam mengoperasikan komputer dan mendapatkan segala manfaat yang terbaik dan serta optimum daripada penggunaan komputer. Sekian, terima kasih. Untuk ulasan seterusnya, rakan saya akan mengulaskan lebih lanjut. Terima kasih. Okey, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Syahmi Besar akan menyambungkan topik daripada kawan saya tadi, iaitu interaksi manusia dan komputer. Okey, saya akan menerangkan mengenai user interface. Seperti sedia maklum, kebanyakan kita sedang menggunakan telefon pintar, iaitu seperti iPhone lah. Kita akan dapat lihat dia punya user interface akan dinaik taraf setiap tahun ataupun dinaik taraf sentiasa bagi memudahkan pengguna untuk mengguna teknologi tersebut. Antara muka pengguna atau user face adalah merupakan bahagian sistem yang dikenali oleh user ataupun pengguna untuk mencapai dan melaksanakan fungsi-fungsi suatu sistem. Pengguna hanya boleh berinteraksi dengan sistem melalui user face tu. Okey, prinsip komputer ataupun alat-alat gadget ni adalah memasukkan proses keluaran output. Okey, ada tiga lah: masuk, dia proses, lepas tu dia keluar, maksudnya hasil dia. Seterusnya, sistem user face ni adalah macam keyboard, mouse, speaker ataupun media-media lain lah yang kita masukkan, macam monitor, printer. Okey, banyak lagi lah yang boleh jadikan sebagai sistem dia user face tu lebih mantap lah.
Okey, apa yang saya lihat di sini adalah user interface ni kita gunakan dengan mudah kan. Contohnya mouse tadi. Setiap saban tahun, setiap tahun dia akan macam berubah bentuk-bentuk ni. Ini adalah pembaruan ataupun lebih supaya pengguna kita lebih selesa. Oleh itu pembina atau developer pembuatlah pencipta tu dia lihat user interface ni melalui kegunaan pengguna ataupun analisa. Dia analisis daripada sistem analisis. Selain tu developer dia juga dia akan menggunakan kreativiti dia lah untuk menyusun user interface ataupun menyusun balik reka bentuk balik mouse tu dengan lebih selesa pengguna lah. Jadi apa yang pengguna nak, apa yang pengguna mahukan dengan user interface ni? Okay. Macam saya pengguna, dia nak user face tu lebih menarik lah. Macam iOS ni dia lebih menarik. Setiap tahun dia punya tampilan menarik. Lepas tu mudah dioperasikan. Ini sangat penting lah sebab semua generasi akan menggunakannya. Jadi semua generasi akan mudah faham dan mudah dipelajari. Seterusnya macam mouse, saya tak ada mouse, kita ada line je. Jadi macam mudah digunakan, rasa nyaman dan senang untuk dipegang. Okay, antara muka atau user face yang berkualiti tinggi akan dikagumi oleh orang-orang lah, orang-orang yang menggunakan lah. Selain itu user interface ni juga dibuat seharusnya tidak hanya dapat dilihat, disentuh atau didengar, tetapi dia mencakupi kegunaan pengguna itu sendiri untuk mengetahui sistem komputer dan harus dibuat diintegrasi ke seluruh sistem. Interface mampu menampilkan informasi dalam format dan langkah yang bersesuaian dengan penggunaannya lah. Interface sepatutnya harus dapat terintegrasi dengan sistem komputer user. Okey, bidang atau studi yang terlibat dalam interaksi manusia komputer ni adalah banyak. Salah satunya psikologi dan juga ekonomi. Okey, saya akan terangkan mengenai psikologi, iaitu developer akan melihat sifat dan kebiasaan manusia atau pengguna dalam penggunaan komputer. Dia akan mengolah kognitif pengguna ni dan keterampilan pengguna ke arah yang lebih peredaran masa lah, mengikut peredaran masa. Selain tu dalam bidang ekonomi juga, aspek fizikal macam tangan semua macam pegang ni mendapatkan keselesaan untuk pegang, seperti keyboard, susunan kekunci tu, papan kunci tu mengikut keselesaan pengguna. Itu adalah bidang studi ekonomi dalam interaksi manusia dan komputer. Jadi saya nak rumuskan di sini, interaksi manusia dan komputer ni adalah penting lah. Setiap generasi akan mengguna komputer dalam era zaman COVID ni. Sebab bukan sahaja komputer, malah teknologi seperti telefon pintar juga memberi kesan dalam penggunaan ekonomi, iaitu seperti user interface tu, susunan butang kunci ataupun seperti application yang mudah difahami. Okey, sekian saja daripada kami. Saya Syahmi Besaha dan rakan saya Raja Syahrul. Ucapkan terima kasih kerana memberi perhatian sebentar.